Anda sedang menyaksikan JST 101, hanya berbaki sekitar 2 hari 1 jam sebelum pelaksanaannya menjelang 1 April, dan kita lihat reaksi orang ramai pada hari ini digambarkan berlakunya panic shopping di beberapa premis pasaraya, dan realiti itu memberikan gambaran tentang bagaimana mindset dan juga persepsi masyarakat berkait dengan pelaksanaan GST ini nanti. Ada banyak soalan-soalan yang sempat kami kumpulkan awal. Anda boleh bertanyakan soalan juga kepada tetamu yang saya akan perkenalkan seketika nanti, 0322829062. Talian yang sedang tertera di kaca TV anda sekarang, dan 3 pemanggil yang awal akan menerima ini SPS, iaitu Salihin Premier Solutions, antara perisian yang dijual di dalam pasaran untuk membantu khususnya kepada peniaga dengan harga retailnya pada 2,800, tetapi diberikan percuma oleh Salihin. SPS diberikan percuma bukan hanya tentang GST, tapi juga ada banyak perisian lain berkait dengan zakat, berkait dengan akaun, boleh membantu anda. Jadi ada yang kata, tak apa, saya tak berniaga, jadi buat apalah perisian. Dengan nilai ini anda boleh menghadiahkan pada siapa-siapa saja. Kita bersama Encik M.A. Sivanesan, Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan. Selamat malam, Encik Siva. Selamat malam. Terima kasih kerana diberi peluang untuk hadir pada malam ini untuk betul ya, ada panic shopping hari ini. Apakah itu? Saya percaya mungkin bukan panic shopping sebenarnya, tapi mungkin sebab hujung bulan orang dapat gaji, secara kebetulan ada kelapangan mereka pergi shopping. Mungkin ada juga golongan tertentu yang menjangka harga akan naik, mereka cuba mengambil kesempatan untuk shopping pada hujung minggu ini. Tapi kerisauan itu ia menggambarkan persepsi awam bahawa menjelang 1 April barang akan mendadak. Apakah persepsi itu benar? Okey, persepsi tetap persepsi. Realiti kemudian kita akan lihat dan tunggu pada 1 hari bulan. Seperti yang kita jelaskan sebelum ini, ada barang akan naik, ada barang akan turun dan ada barang akan kekal. Okay. So, kita pun telah terbitkan pelbagai panduan dan sebagainya. Mungkin para pengguna telah membuat penelitian dan mereka menjangka mana barang yang akan naik itu, mereka pergi untuk beli barang itu awal. Ya. Tetapi ini satu fenomena yang biasa di mana-mana negara yang melaksanakan GST. Memang ada sedikit kenaikan dalam trend pembelian menjelang GST, terutamanya negara-negara yang mempunyai kadar GST yang tinggi. Tapi apabila berlaku panic shopping ini pada hari ini dan juga mungkin besok lusa, itu sendiri memberikan tekanan kepada stok dan akan menolak harga naik. Tidakkah itu realiti dia? Mungkin peniaga-peniaga sudah bersedia untuk stok up. Mereka memang mungkin telah menjangka akan ada pembelian di saat-saat terakhir seperti ini. Tetapi kita jangka pembelian, apa yang dikatakan penny shopping itu mungkin tidaklah sebegitu hebat. Mungkin di bandar-bandar besar seperti KL, kita lihat ada sebegitu. Mungkin di tempat-tempat lain rakyat seperti biasa sahaja membeli keperluan mereka masing-masing. Ya. Mengikut kajian MOF dalam realiti ini, kerana kita tahu elemen-elemen variable yang ada dalam ekonomi itu pelbagai. Bukan hanya soal GST 6% itu. Ada elemen tekanan stok, ada elemen import, ada elemen input yang lain, ada elemen pertukaran wang asing. Tetapi kalau dengan realiti ini, kebimbangan yang ada, dan ia merupakan, kalau boleh saya sebut, disruption kepada petunjuk sebenar harga. Jadi, bererti, bolehkah kita sebut kebimbangan yang ada dalam kalangan masyarakat hari ini sebenarnya tidak berasas? Ataupun mereka masih harus bersiap sedia, ada 2 hari lagi, eloklah mereka menyimpan? Apa nasihat MOF? Kalau tanya nasihat saya akan katakan tidak perlulah pergi bergesa-gesa untuk beli barang-barang. Okay. Kalau pembelian itu ikut trend yang normal, sebelum ini, sebulan sebelum ini pun sepatutnya sudah memadai. Kerana perbezaan harga yang akan kita lihat nanti adalah amat minimal, bukanlah impact yang besar pada harga, dan saya rasa pengguna boleh membuat adjustment dan tidak perlu tergesa-gesa dan memenuhi kedai-kedai untuk membeli. Ini akan beri tekanan pada peniaga yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Okay. Sebenarnya bila kita buat begini, kita akan lihat nanti akan ada penurunan dalam demand. So, itu satu lagi cycle ekonomi akan memaksa harga diturunkan oleh peniaga. Okay. So, benda ini biasa. So, saya rasa tak perlulah tergesa-gesa untuk pergi ke kedai dan buat panic shopping. Tapi Cik Siva menyebutkan tadi soal persepsi tetap persepsi, dan disambung dengan satu frasa mengatakan kita harus menanti apabila dilaksanakan, dan di situ baru kita tahu realiti. Dia memberikan saya 2 gambaran. Pertama, kita tidak pasti apa akan berlaku kerana masih belum keadaan. Kita tak boleh menyebut, walaupun seketika ada menyebut 10 tolak 6 tinggal 4. Itu masih persepsi kerana faktor lain, dan itu nyata sejak mutakhir ini. Pemimpin-pemimpin yang dahulunya menyebut soal pasti turun, pasti tidak lagi menyebut pasti.
hakikatnya kita tak pasti. Yang kedua tadi, Cik Siva juga menyebut soal perbandingan dengan pengalaman negara lain. Tidakkah perbandingan itu juga menunjukkan untuk tempoh 2-3 bulan selepas GST diperkenalkan, chaotic di dalam pasaran itu memberikan tekanan harga ketidaktentuan? Justru memang rakyat harus bersiap sedia dengan stok. Itulah saya katakan tadi, di negara-negara lain itu mungkin kadarnya begitu tinggi. Ya. Kita ambil UK mungkin 20%, 17% dan sebagainya. Di Malaysia kita perlu sedar bahawa sebelum ini telah ada elemen cukai jualan. Untuk stok-stok sedia ada ni, yang ada elemen cukai jualan, kemudian kita bagi pulang balik cukai jualan khas dan sebagainya, sepatutnya harga itu telah turun sedikit bagi mana yang ada 10% dan sebagainya. Okay. Cuma mungkin ada pekedai-pekedai yang degil sedikit yang kita jangka mungkin ada sedikit yang KPD dan KK sudah pun menanti untuk ambil tindakan ke atas peniaga-peniaga seumpama ini. Okay. Yang lain-lain itu mungkin just normal transition. Okay. Saya tak jangka akan ada begitu chaotic dan sebagainya. Satu lagi kita perlu lihat dalam senario kita ni, dan saya juga berjumpa dengan golongan-golongan peniaga dan sebagainya, terutamanya the price setter, hypermarket yang besar ni, mereka telah pun mengumumkan akan sedia menurunkan harga. Okay. So itu akan memberikan tekanan kepada peniaga-peniaga lain untuk turut sama untuk menurunkan harga bagi barang-barang yang berkenaan. Kita ada pemanggil Cik Siva yang berada di talian. Siapa ya? Hello. Hello. Siapa? Cik Subra. Hello. Cik Subra ya? Ya, Cik Subra. Okey, Cik Subra, silakan. Soalan kepada Cik Siva. Okey, soalan saya adalah berkenaan pada hakikatnya kerajaan telah mengambil segala langkah untuk menerangkan kebaikan dan hasrat sebenar pengenalan GST. Dan saya rasa Kementerian Kewangan dan juga kementerian-kementerian lain telah memainkan peranannya. Namun begitu, apa yang berlaku ialah pada hari ini saya sempat pergi kepada Pasaraya dan memerhatikan satu keadaan yang luar biasa di mana pembelian secara mendadak beberapa peralatan ataupun barang rumah. Okay. Yang saya rasa misalnya Pampers beli dekat 10, barang-barang lain beli dekat 15, yang sebenarnya sebelum ini saya tak pernah nampak dalam keadaan yang jumlah begitu. Adakah ini menunjukkan yang bahawa panic buying itu memang ada, ataupun ruang masa yang diberikan untuk rakyat membiasakan diri dengan GST ini adalah satu ruang yang agak sekat? Ini hanya pandangan. Sebagai seorang penjawat awam, saya mengakui kerajaan telah mengambil segala langkah. Apa pandangan? Baik. Okey, Cik Subra. Terima kasih. Kira kita sudah menyentuh sedikit tentang itu. Tapi komen Cik Siva. Itu seperti yang saya katakan tadi, saya tak pastilah kalau ada rakyat yang masih terasa sanksi bahawa harga akan turun dan mereka ingin stock up. Itu kita tak boleh elak. Kita biarkan perkara ini berlaku dan akan ada market adjustment. Okay. Saya perhatikan dalam keadaan tertentu, contoh tadi kata tadi ada jualan Pampers dan sebagainya. Bila ada sale, memang rakyat Malaysia akan berkerumun memenuhi sampai jam 1 kilometer pun ada di tempat-tempat tertentu. So ini budaya biasa rakyat Malaysia. Kita tak boleh nak mengelak daripada perkara itu. Okey. Perbandingan tadi, ada soalan banyak yang merentit daripada jawapan Cik Siva. Tetapi tadi perbandingan dibuat dengan UK, 20% diperkenalkan. Adakah 20% pada peringkat awal diperkenalkan? Itu satu. Yang kedua, adjustment period ini selama mana yang kita boleh jangkakan? 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan? Untuk adjustment harga ini kita jangka sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan. Apabila ada satu cycle stok, normally pembeli akan beli stok untuk 2 bulan, payment dalam masa 2 bulan dan 3 bulan. So stok lama akan habis dan stok baru yang masuk itu akan diselaraskan harganya. So normally kita jangka dalam 2 ke 3 bulan semua ini akan reda. Akan reda. Encik Siva, ada ramai yang bertanya sebelum siaran kita bermula berkait dengan harga. Ada beberapa soalan yang spesifik saya akan tanyakan. Tetapi concern dan keprihatinan masyarakat ini ingin saya tangani terlebih dahulu. Ada yang Khadijah bertanya misalnya, dia ingin membeli perabot pada harga 1,200 dan ini masalahnya, kempen pra GST oleh penjual mengatakan harus beli sebelum 1 April. Kerana apabila 1 April nanti tentulah harga 1,200 itu akan ditambah lagi dengan 6% GST dan ini disebut sendiri oleh peniaga itu. Apakah ini benar? Kalau ini tidak benar, apa yang boleh dilakukan oleh? Okey, inilah Khadijah yang kita kata dulu, perabot sekarang ni ada 10% cukai jualan. Kita telah maklumkan selepas GST akan ada sedikit penurunan. Mungkin tidak 4% tetapi 1% atau lebih sedikit daripada 1%. Perkara ini telah pun diwar-warkan sebelum ini, mana-mana barang yang ada 10% akan mengalami sedikit penurunan apabila masuk ke era GST. So pengguna sepatutnya ataupun penipuan Khadijah tadi sepatutnya melaporkan perkara ini. Kedai manakah yang katakan telah membuat iklan sedemikian atau menyatakan sedemikian.
So memang kita telah war-warkan daripada dulu lagi, setahun Jadi lepas. salah. Memang salah. Dalam tempoh, saya menjangkakan tempoh 2 hari ini, tempoh yang chaotic. Bolehkah saya sebut salah untuk pekedai itu menyebutkan kepada Puan Khadijah bahawa 1,200 ini nanti 1 April akan jadi RM1,278? Memang salah. Dia Salah. Tidak Dan boleh. ini satu kesalahan yang boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan Di kepada mana KP mereka harus laporkan? Laporkan kepada KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna. Okey, itu dari kacamata Khadijah sebagai konsumer. Tetapi sebagai peniaga, kalau saya yang menjual perabot itu pula, stok yang saya miliki ini adalah di bawah rejim SST. Jadi sudah ada cukai input yang harus saya telan. Bagaimana harus saya react kerana hakikatnya dengan GST? Perkara ini juga kita telah didik daripada dulu melalui handholding program yang dijalankan oleh Kastam bahawa ada satu kemudahan di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan ini, iaitu kemudahan tuntutan balik special refund of sales tax. Tuntutan balik cukai jualan yang telah dibayar ke atas stok yang ada dalam tangan peniaga ataupun kalau pengimport. Kita ada formula-formula tertentu untuk membolehkan peniaga-peniaga yang memegang stok ini untuk menuntut balik cukai yang telah dibayar, cukai jualan yang telah dibayar atas barang-barang tersebut dengan prosedur-prosedur tertentu. Okey. Oleh kerana SST ia tidak seperti GST, mungkin ia tidak spell out secara spesifik dalam struktur harga. Jadi bagaimana SST refund ini boleh dilaksanakan secara telus dan cekap? Okey, SST ini ada dua. Satu untuk barang yang dibayar sepenuhnya cukai jualan itu oleh pengimport atau peniaga, iaitu sama ada diimport atau dibeli terus daripada pelesen cukai jualan. Okay. Maksudnya dia akan dapat 100% refund. Bagi peringkat-peringkat seterusnya, wholesaler ataupun dealer ataupun peringkat perniagaan runcit, ada formula tertentu sebab benda itu telah pun embedded dalam harga. Dia bukan bayar sepenuhnya cukai jualan dan telah ada margin di sepanjang supply chain tersebut. Dengan itu ada formula tertentu iaitu sebanyak 20% daripada harga bagi barang yang ada dalam stok didarab dengan kadar cukai jualan sama ada 5% atau 10%. So dengan itu dia akan dapat balik sedikit pulang balik. Jadi SST refund ini mereka tuntut dari MOF, dari Kementerian Kewangan atau Kastam? Dituntut daripada Jabatan Kastam Diraja. Ada borang-borang tertentu. Mereka perlu buat satu stok take, ambil stok pada penghujung 31 hari bulan ini, ataupun jika telah dibuat stok take pada 1 hari bulan ataupun 31 hari bulan Disember, boleh digunakan dengan kaedah-kaedah tertentu dipanggil rollover method dan sebagainya. Ada dalam panduan dalam Kastam. Pergi kepada Kastam, DJ's Decision, ada kat situ cara-cara bagaimana nak membuat tuntutan. Kita bercakap soal SST refund yang boleh dipulang balik. Okey, jadi kalau boleh saya perjelaskan semula kepada khalayak penonton. Saya menjangkakan penonton kita ada dua sektor, satu konsumer dan satu peniaga. Betul. Kepada peniaga, konsumer yang pergi ke kedai sehari dua ini, yang menerima tekanan daripada penjual mengatakan bahawa pada 1 April pastilah akan naik 6%, kalau mengikut gambaran yang daripada Encik Siva, itu ada satu kesalahan. Mereka tidak harus menekan pembeli dengan implied insinuation, memberikan tekanan psikologi untuk membeli sekarang. Itu tidak wajar dilakukan, satu kesalahan yang boleh dilaporkan kepada pihak Kastam, KPDNKK. Itu harus dilaporkan kepada KPDNKK. Dan selebihnya pula, kalau peniaga mereka sudah ada SST yang embedded dalam sistem, mereka boleh claim, boleh menuntut semula. Selama mana proses SST refund ini? Tuntutan ini boleh dibuat dalam tempoh 6 bulan dan akan dibayar balik dalam 8 installment. So ada mekanisme tertentu untuk memberi balik. So ini yang kita kata tadi, peniaga perlu memindahkan penjimatan ini kepada pengguna dengan tidak menaikkan harga straight 6%. Saya membayangkan Cik Siva dengan tekanan yang ada sekarang ini kepada Kastam baik, kepada KPDNKK baik, dan juga tekanan psikologi kepada konsumer. Ia memberikan suatu impuls yang akan berbeza. Apakah kita akan mampu untuk cope dengan tekanan ini di satu pihak untuk menyelesaikan krisis persepsi terhadap kenaikan harga, di sudut lain pula ada SST refund. Jadi peniaga ini mereka punya keinginan berniaga, mereka mungkin along the way itu akan tertimbun isu-isu hak-hak pengguna ini. Dia sepatutnya semua ni janganlah panik, redakan perasaan. Benda ni jadi satu perkara transisi yang biasa. Tidak perlu panik. Pengguna juga tidak perlu panik buat shopping. Paling tinggi akan naik. Kalau barang yang naik itu dalam 4 ke 5%, ada juga barang yang turun. Buat adjustment untuk bulan pertama ini. Reda, biar keadaan itu reda. Peniaga juga
tidak perlu fikir benda-benda yang tidak berkaitan dengan mereka. Sebab kadang-kadang bila sebut GST ni, dia rasa benda tu kompleks sangat. Untuk peniaga tertentu, itulah satu barang dia. Ataupun itulah satu perniagaan dia. Konsentrate dengan perniagaan dia itu, apa cara dia boleh memanfaatkan GST ini dan buat persediaan sewajarnya. Saya ingin Cik Siva berada di kedudukan saya ya, kerana ramai penonton yang melihat saya ini mungkin dalam kedudukan privilege information. Mereka anggap begitu. Sebelum saya sampai hari ini, 3-4 orang yang datang bertemu saya yang mengatakan bahawa belum lagi pelaksanaan GST sudah berlaku kenaikan harga. Ya, kami gaji kecil berbanding dengan mereka yang tampil di TV itu poket kembung, jadi tidak terasa tekanan ini. Sedangkan belum GST sudah naik, apatah lagi nanti bila dah ada GST akan naik, dan kenaikan yang ada ini pun tidak mampu ditangani oleh kerajaan. Jadi saya cuba menghayati kebimbangan ini dalam kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Tentu mudah untuk kita kata jangan panik. Tetapi hakikatnya hari ini mereka membeli alat-alat kosmetik dan makeup. Along, soalan daripada Along tadi. Hari ini pun sudah naik. Jadi apa jaminannya kata jangan panik, sedangkan itu tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Saya rasa apa yang kita tekankan di sini adalah kesan GST itu pada harga. Kita juga perlu lihat faktor-faktor lain kenapa harga barang itu naik. Seperti contohnya sekarang mungkin dalam keadaan nilai ringgit, kadar tukaran asing kita sedikit lemah. Barang-barang import, mungkin kosmetik yang diimport itu sudah tentu harganya mahal. Sebab itu yang menyebabkan harga tadi naik. Dan juga sebab panic buying yang dibuat oleh pengguna itu sendiri, meningkatkan demand. This is the normal economic behavior. Bila demand itu meningkat, memang tendensi untuk peniaga menaikkan harga. Tetapi kita juga telah umumkan oleh KPDNKK mengenai akta pencatutan dan sebagainya. So as long as bukan peniaga tersebut mesti memastikan margin keuntungan itu adalah sama, tidak disebabkan oleh GST. Kalau faktor luaran, contoh kenaikan kadar tukaran dan sebagainya, itu kita tidak boleh elakkan. So kita perlu lihat dan analisa barang-barang yang naik itu bagaimana. Selepas pelaksanaan GST pada 1 April, saya kira akan ada banyak lagi isu-isu berbangkit yang mungkin kita harus tangani di media masa. Ada pemanggil di talian 0322829062. Ada 3 perisian ini yang dihadiahkan kepada 3 pemanggil pertama. Encik Subramaniam tadi telah pun mendapat 1. Pemanggil berikutnya berada di talian. Siapa? Halo? Halo? Hello. Halo, siapa ya? Elaine. Siapa? Hello. Ya, saya. Yes, Elaine. Ulang semula? Elaine. Okey, tak jelas tapi Sum Lai Ching ya? Ya. Okey, silakan. Ringkas dan padat. Silakan. Saya nak tanya, biasanya kita berniaga, kita buka invoice dalam satu jumlah. Tapi customer biasa bukan bayar terus habis. Dia bayar satu deposit dulu. Jadi saya nak tahu, itu GST 6%, dia dikira selepas tolak deposit ataupun buka atas jumlah sebelum deposit. Okey. Itu saja soalannya, Lai Ching. Lagi satu. Okey. Saya nak tahu kalau kami ada register untuk GST, jadi saya nak tahu kesemua perbelanjaan yang dikenakan GST boleh kami tuntut bersama itu input tax tak? Okey. Itu saja Lai Ching. Ya. Okey, Lai Ching jangan letak telefon dahulu. Kami akan menghadiahkan perisian ini ya. SPS hadiah tajaan Salihin Premier Solutions. 2 soalan. Okey, bagi menjawab soalan puan tadi mengenai bayaran deposit ke atas suatu pembelian, GST yang dikenakan hendaklah ke atas keseluruhan nilai pembelian tersebut, sebab deposit tersebut hanya merupakan sebahagian daripada pembayaran. So GST memang perlu dikenakan ke atas jumlah bekalan tersebut. Soalan kedua tadi mengenai tuntutan input tax credit. Memang kalau mana-mana orang berdaftar di bawah GST ini dan menjalankan suatu perniagaan, barang-barang yang diperolehi untuk menjalankan perniagaan tersebut memang boleh dituntut sepenuhnya cukai input tersebut, apa-apa cukai yang dibayar. Kecuali ada barang-barang tertentu, misalnya contoh kereta penumpang yang dibeli. Input tax yang sebegitu diblok, tidak boleh dituntut. Kecuali dia beli lori ke dan sebagainya untuk perniagaan, itu boleh. Kereta penumpang memang tidak boleh dituntut. Itu spesifik kepada industri. Jadi kalau berkait dengan industri itu, anda masih boleh menghubungi kami 0322829062. 3 pemanggil yang pertama akan mendapat hadiah SPS ini, perisian ini. Namun begitu, ia tidak menghadkan soalan yang kita boleh tangani hanya 3. Anda boleh tanya, memanfaatkan ruang ini
dan saya lihat bahawa keprihatinan masyarakat semakin memuncak. Saya ingin ambil kesempatan di sini. Kita berehat seketika, Encik Siva. Okay. Kita berehat seketika dan kita akan kembali bersama apa yang Encik Siva akan nyatakan. Jadi teruskan kesian anda bersama kami. Kita bersambung seketika nanti. Di mula-mula Sidratul Enterprise. So kita corporationkan dia dan kita bermula daripada tahun 2003 sehingga sekarang, daripada 1 kilang sehingga menjadi 14 kilang. And then kita ada galeri. And then bila kita dah ada galeri ni, permintaan untuk produk-produk ni ke luar negara lebih memberangsangkan sebab komitmen kita terhadap produk-produk halal. Jadi kita boleh bekerjasama pergi ke luar negara lah. Produk yang kita proses atas dengan nama Sidratul. Yang sekarang ni yang kita ada madu, jidan, halib, susu, kadim, dan kodia. Ada 3 jenis kodia. Rumpah laut, delima, kurma. First kita pergi ke bahagian production yang untuk bahagian filling liquid, and then kita pergi ke bahagian powder. So seterusnya kita pergi ke bahagian pembungkusan. Ini sekarang di galeri. MP itu Islamic Manufacturing Practice. Amalan pengilangan berdasarkan atas agama Islam. Okey. Kita pagi-pagi kita akan mulakan dengan zikir. Kita akan pastikan pekerja-pekerja semua berwuduk untuk masuk, dan kita adakan kuliah agama, and then jadual waktu untuk solat kita akan hentikan production, ataupun kita ada jadual untuk pekerja-pekerja rehat untuk semayang duha, semayang waktu. Actually kita dah gunakan MyOB ni 1 year lah. Okey, untuk MyOB ni kita gunakan untuk pelaksanaan JST. Jadi kita pengguna yang lama, untuk di-upgrade ni kita dapat upgrade secara percuma untuk JST. So memudahkan kita lah lagi untuk kita buat filing JST, submission. So memang sangat mudah lah menggunakan MyOB ni. Dengan adanya e-voucher tu, kita gunakan e-voucher tu untuk pelaksanaan, untuk latihan bagi pekerja-pekerja bahagian unit account, untuk lebih lagi memahami MyOB, dan untuk submission JST tu sendiri kan, kita boleh buat masa sekarang ni memang sangat bagus untuk nak pergi lagi, untuk belajar lagi kan, untuk MyOB tu. JST ni bila kita dah buat, kita dah submit untuk setiap bulan sekali kita akan buat submission. Untuk yang kita pembayaran LHDN tu, kita dah terkumpul. Jadi file tu just kita tolak apa penggunaan kita, yang penggunaan semasa pembelian sahaja kan. Jadi sebab kita dah ada filing tu, senang untuk kita buat submission. Tak adalah kadang-kadang hujung tahun pun nak cari kan. Ini sebulan sekali dah prepare, siap. Jadi 1 year kita boleh submit direct dengan LHDN. So link tu bagus untuk GST dan LHDN. Untuk pembangunan ekonomi negara, bagus untuk GST. Dan bagus juga untuk syarikat yang applykan GST, sebabnya dia boleh terus kepada pembayaran cukai yang terus. Tak ada lagi hutang. Jadi semua orang berdisiplin untuk buat pembayaran setiap bulan. Saya menghasilkan produk makanan, minuman dan kosmetik. Tapi tak ada langsung barang yang saya hasilkan ada kenaikan harga. Semua harga masih lagi sama. Anda menyaksikan GST 101. Ada 30 minit berbaki bersama Encik Siva, Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan Malaysia. 0322829062. Talian akan kami paparkan untuk anda memanfaatkan ruang-ruang terakhir 2 hari 1 jam 31 minit sebelum pelaksanaan GST. Terpampang di sini di laman sesawang custom ya, maklumatnya berada di sini. Jadi sebenarnya ada banyak perisian ataupun pautan yang terdapat di laman sesawang ini, boleh anda manfaatkan penjelasannya.
kita hanya perlu lebih rajin sedikit untuk mencari. Tahu ada banyak sangat maklumat pun ya harus diberikan panduan juga di mana nak cari di mana, kerana information overflow boleh berlaku di situ. Jadi kita memahami kalau ada pengguna, kalau ada peniaga yang ragu-ragu di mana nak cari maklumat ini. Itu mungkin ada episodnya nanti kita akan cuba. Tapi 2 hari ini bersama Encik Siva, kelihatan peringkat awal tadi kita cakap soal panic buying. Encik Siva nak menambah tadi, saya teringat. Saya cuma nak perjelaskan tadi ada peniaga tadi yang telefon. Kita ada program-program handholding even dalam bahasa Cina dijalankan oleh SME, Persatuan SME. Sepatutnya mereka menyertai program-program semua ini untuk memahami dengan lebih lanjut lagi detail, technical information, lebih jelas. Mereka akan membantu bagaimana buat filing, apa perkara yang perlu diinvoicekan dan sebagainya, apa rupa invoice dan sebagainya. Handholding ini dilakukan mengikut sektor? Handholding ini memang mengikut sektor. Kalau retail, jualan runcit, manufacturers dan sebagainya, ikut sektor. Adakah ia one off ataupun mereka boleh mohon untuk terus pergi kali kedua dan seterusnya. Jadi itu, dan ia tidak hanya terhentinya satu tidak, April. Kita akan teruskan lagi program-program ini. Kita akan teruskan sehingga bisnes rakyat faham. Kita tidak tentukan satu tarikh tertentu sehingga rakyat faham dan lebih mahir dalam selama ianya diperlukan, maka ia akan dilaksanakan oleh pihak. Ini akan dilakukan oleh pihak custom ataupun MOF? Custom dengan juga kerjasama agensi tertentu ataupun persatuan NGO perniagaan tertentu seperti SME, Persatuan SME tadi. Jadi terima kasih kita ucapkan. 0322829062 taliannya akan kami paparkan seketika nanti. Anda harus manfaatkan ruang ini untuk bertanyakan soalan. Soalan-soalan yang popular ini, Puan Nurliza ni bertanya tentang hotel service charge. Soalnya apabila kita memperkenalkan GST ni, apakah masih akan ada nanti service charge di situ? Boleh tolong jelaskan? Boleh. Service charge ni sebenarnya di Malaysia adalah satu perkara yang diamalkan dalam industri F&B, food and beverage industry, dan industri perhotelan. Ia sebenarnya menggantikan tips. Kalau ada negara tertentu di barat dia kata bagi tips, kita dah regulate. Bukan nak kata regulate, amalan industri ini kita ada service charge. Perkara ini memang industri akan teruskan. Kita telah memperjelaskan sebelum ini adalah amalan industri. Ia tetap ada dan ianya bukan hasil kerajaan. Ini bukan SST. Service charge bukanlah SST. Tidak, ini bukan SST. Service charge adalah satu charge yang dikenakan oleh establishment seperti hotel ataupun restoran pada kadar-kadar yang mereka tentukan, mungkin 5, 7 atau 10. Kadar ini mereka harus mendapat endorsement daripada... Tidak, perkara ini tidak dikawal oleh kerajaan. It's not regulated oleh mana-mana kementerian. Tetapi ada usaha pada masa ini oleh Kementerian KPDNKK, Kementerian Domestik dan Pengguna ni, Perdagangan Domestik dan Pengguna ini, untuk mengkaji bagaimana perkara ini boleh di-regulate dan sebagainya. Setakat ini tidak diregulasikan, jadi tertakluk kepada peniaga itu untuk menentukan berapa service charge. Sama juga kalau peniaga menawarkan perkhidmatan tersebut, pengguna tidak puas hati, mereka boleh menafikan untuk membayar charge tersebut. Itu terpulang pada pengguna. I see. Dalam hal sebegini, apabila dikenakan GST kepada sektor, pertama sekali, adakah hanya dua sektor ini, F&B dan juga hotel saja yang mempunyai charge perkhidmatan ataupun ada sektor lain lagi yang mungkin boleh memperkenalkan? Setahu saya, inilah dua sektor utama yang mengenakan service charge. Oleh kerana ianya tidak diregulasikan, tiba-tiba mana-mana saja pengusaha ingin meletakkan charge perkhidmatan, ia bukanlah satu kesalahan? Kalau ikut harga, akta harga dan sebagainya, perkara ini perlu dinyatakan terlebih dahulu kepada mana-mana pembeli. Kalau apa-apa juga charge yang ingin dikenakan, dia perlu diperjelaskan supaya pengguna tahu. Dan ia terpulang pada pengguna untuk menerima perkhidmatan tersebut atau barang tersebut. Soalan saya tadi, sekiranya tiba-tiba adalah satu syarikat yang rasa ingin memperkenalkan kerana ia tidak diregulasikan, maka mereka itu bukan satu kesalahan? Saya tidak boleh katakan itu satu kesalahan. Mesti ada justifikasi kenapa mereka perlu kenakan servis charge tersebut. Saya boleh bagi contoh. Contohnya pembawa gas daripada rumah daripada kedai hantar ke rumah. Ada satu servis untuk mengangkut barang tersebut. Ini terpulang pada pembeli dan pengguna atas kadar yang dikenakan, mungkin RM3 atau RM2 dikenakan. So ada servis yang diberi dan yang perlu di-charge. Baik, kita ambil satu contoh. Saya cuba nak memahami bagaimana kesan GST kepada sektor yang sebegini. Kita ambil kes yang sama. Katakanlah tong gas itu RM10, maka charge penghantarannya adalah RM3, RM13. Berarti GST dikenakan ke atas RM13 dan bukan pada kos. Jumlah pembekalan tersebut, barang campur servis, dan kita akan kenakan GST ke atas seluruh nilai pembekalan tersebut. Tetapi sebagai pengguna kita boleh mencabar untuk tidak membayar charge itu. Sekiranya tidak berpuas hati dengan apa-apa servis yang diberi, itu terpulang pada pengguna.
in fact boleh bawa kepada tribunal pengguna kerana tidak puas hati servis yang diberi itu mungkin kurang mutunya dan sebagainya. Okey. 0322829062 sudah ada pun pemanggil. Siapa ya? Zairi. Okey, Cik Zairi. Hello Cik Zairi. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang pada Cik Siva. Ya. Selamat petang. Salam. Cik Zairi mendapat ini ya, SPS. Kita jangan letak telefon je bagi. Silakan Cik Zairi. Terima kasih. Okey, soalan saya kepada Cik Siva. Ya. Soalan yang pertama saya, yang pertama sekali saya sangat menyokonglah kalau nak tanya sokong tak sokong, saya memang sokong GST. Pelaksanaan dia sangat-sangat baiklah. Apa yang saya faham GST adalah sangat-sangat baik. So daripada apa yang saya faham tentang teori GST ni, saya buat pemerhatian ke atas pelaksanaan dia. Okey. Sekarang ni saya buat pemantauan pada kedai-kedai runcit kedai-kedai runcit macam biasa yang kita pergi kedai runcit biasa ni. Tapi saya tak nampak mereka menaik taraf equipment IT dia orang. Menaik taraf apa? So, saya setiap urusan sistem perakaunan. Halo Cik Zairi. Data-data urusan jual beli itu dihantar kepada satu database yang mana kerajaan boleh audit bila-bila masa. Maksud saya tidak ada penipuan kat situ lah. Baik, Cik Zairi, kalau saya faham soalan Cik Zairi menyatakan kebimbangan pergi ke pekedai ataupun peruncit dan mendapati mereka tidak menggunakan sistem perakaunan yang utuh. Itu maksudnya ya? Ya. Jadi itu kebimbangan Cik Zairi? Ya, itu salah satu kebimbangan. Saya sangat-sangat menyokong usaha kerajaan memperkenalkan GST 6% ni. Saya takut 6% ni tak pergi ke kerajaan, itu masalah dia. Ya. Cik Zairi, kalau boleh saya mendapat gambaran, berapa banyakkah premis yang seumpama itu dalam pemerhatian Cik Zairi? Kalau saya perhatikan semua premis-premis kedai runcit, kedai runcit, bertaraf kedai runcit, bukan macam 7-Eleven, Hikmat Jen tu, itu saya nampak dia orang punya IT memang ada lah. Cik Zairi ni di Johor di mana ni, Cik Zairi? Johor di mana? Johor di mana ni? Saya Lakin. Di Lakin ya? Ya. Ada kemungkinan agaknya kedai itu di bawah threshold 500,000? Kalau saya tengok kondisi kedai itu tahap pemerhatian saya lah. Saya tengok dia punya pengunjung pada kedai itu, maksudnya kedai itu memang jadi tumpuan. Baik, sebab dia tak ada banyak pesaing. Okey. Dan satu lagi, saya nak tanya, GST ni, adakah cukai 6% tu dikenakan dalam harga barang ataupun price dia inclusive. akan dikenakan? Soalan itu berulang-ulang telah banyak kali ditanya, tapi saya kira akan ditangani. Ya. Terima kasih Cik Zairi. Okey, sama-sama. Terima kasih Cik Zairi. Jangan letak telefon. Cik Zairi akan dapat ini ya. Okey, kami sudah dapat. Cuma saya nak kaitkan dengan soalan Cik Zairi ini, saya kira sebahagiannya soalan yang berulang-ulang, tetapi kita masih harus tangani. Cuma saya nak letakkan konteks ini kepada perbincangan kita Cik Siva. Kerana saya kira bukan hanya Cik Zairi menghadapi realiti ini. Nanti selepas 1 April, kita semua rakyat Malaysia yang tak tahu menau syarikat ini berdaftar tak berdaftar, berhadapan dengan realiti baru. Saya boleh bayangkan pukul 11.30 minum di kedai mamak misalnya. 11 nak bayar bil, berebut pukul 11.55 nak bayar bil sebab nak mengelakkan GST pada pukul 12.30 malam itu. Jadi itu realiti yang akan dihadapi. Mungkin elok Cik Siva. Okey, memang kita jangkalah ada sedikit apabila kita beralih kepada 1 April nanti, mungkin ada establishment 24 jam ni. Mungkin mereka akan berhentikan seketika waktu operasi mereka, setengah jam atau 1 jam untuk update sistem mereka. Mungkin di petrol station dan sebagainya. So, saya nasihatkan janganlah pergi berkerumun pada masa tersebut untuk beli barang dan sebagainya, sebab memang establishment akan buat sistem update dan sebagainya supaya ready for GST. Soalan tadi mengenai mana kedai yang berdaftar atau tidak. Kalau sebelum itu dia tanya tadi soal kedai itu tidak update sistem akaunnya. Agak messy agaknya itu pemerhatian. Saya tidak pasti maklumat beliau, tapi mana-mana establishment yang daftar peniaga mereka, pihak Jabatan Kastam memang akan buat lawatan ke premis-premis tersebut untuk memastikan bahawa mereka mempunyai sistem perakaunan yang baik dan sebagainya. So mungkin sebab kita dapati ramai yang berdaftar di saat-saat ini, Kastam akan terus buat lawatan ini dalam hari-hari akan datang dan memastikan mereka mempunyai sistem yang teratur. Apa yang harus saya angkat daripada soalan Cik Zairi itu adalah nanti bila 1 April kita tidak pasti kedai ini
memenuhi threshold atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita tidak pasti sama ada mereka mendaftar GST atau tidak. Jadi apa nasihat Cik Siva kepada apa kerisauan seperti Cik Zairi ini nanti? Satu April. Okey, yang pertama, kedai yang berdaftar ini perlu mengeluarkan satu invoice cukai ya. Perlu ada kenyataan invoice cukai dan menyatakan dengan jelas barang mana yang kena cukai dan sebagainya. Kedai yang tidak mengeluarkan invoice sebegitu memang tidak boleh mengenakan apa-apa GST. Itu satu kesalahan besar dan perlu dilapor oleh pengguna jika ada. Kedai yang berdaftar tadi, jika dia mengeluarkan resit, jika pengguna ragu-ragu dan sebagainya, mereka boleh terus menelpon kepada hotline custom ataupun pergi pada portal custom gstcustoms.gov.my. Yang dipapar ini boleh kita kongsikan, Adalia? Jadi ini laman sesawangnya, websitenya. Ada dua kaedah semakan melalui hotline ataupun talian website tadi. Dengan 2-3 cara. Boleh type nama company tersebut, nama syarikat. Dia akan memaparkan keseluruhan sama ada dia berdaftar atau tidak. Ataupun nombor pendaftaran GST yang akan dipaparkan dalam resit belian tadi. Kita boleh semak seketika nanti. Saya akan kongsikan bersama dengan anda. Tetapi dalam persoalan ini, bila sebut soal hotline, Sharifah di talian bertanya, hotline yang dihubungi itu tidak terjawab. Saya boleh bayangkan traffic jam pada peringkat ini. Jadi, apa nasihat kalau menelpon custom pun hotline itu tidak ditangani? Okey, kita perlu lihat apa isu sebenarnya yang kita nak tanya tersebut. Banyak maklumat-maklumat asas ni ada dalam pelbagai saluran lain. Melainkan benda itu memang betul-betul kritikal, soalan yang memerlukan penjelasan lanjut dan sebagainya, hubungi. Sebab menerusi satu kajian yang kita buat baru-baru ini, lebih kurang 78% adalah soalan yang very asas. Sangat basic. Sudah ada FAQ. Boleh didapati dalam pelbagai saluran lain dan sebagainya. So, saya minta juga kerjasama pengguna untuk memprioritize jenis soalan. Dan baru-baru ini Ketua Pengarah Custom sendiri telah mengatakan waktu hotline tersebut akan dilanjutkan sehingga 10 malam dan sebagainya, akan dikeluarkan nombor-nombor tersebut oleh Jabatan Custom dan juga penambahan ejen-ejen yang akan menjawab nanti. Benda ini akan terus diimprove selepas GST dan seterusnya. Soalan Cik Zairi juga tadi tentang price inklusif. Ini akan ditangani seketika nanti apabila harga diberikan kepada kita. Jadi apa artinya price inklusif? Kita sudah beberapa kali menjelaskan ini, tapi saya kira kita harus menjelaskan semula. Cik Zairi, jangan ke mana-mana, kami akan cuba tangani soalan itu, tapi kita terima lagi pemanggil dari Johor buat masa ini. Siapa di talian? Najib. Hello. Dari Johor. Hello Najib. Hello, saya. Najib? Saya peniaga forwarding. So dengan transport daripada Johor. Okey, soalan saya dengan Cik Ziva, adakah GST ni menindas peniaga-peniaga kecil? Contohnya, GST sekarang ni 500,000 ke atas boleh mohon GST. So 100,000 ke atas ada tahap kedua yang GST yang diterangkan oleh custom. So bagi GST, bagi permohonan-permohonan yang bawah daripada 100,000 tidak layak mohon GST. Sebab baru-baru ni saya ada bulan 12, bulan 11 itu lagi saya ada buat permohonan GST. So permohonan saya ditolak. So bila ditolak, adakah GST menindas peniaga kecil? Baik, Encik Najib. Halo Cik Najib. Saya bertanya sedikit boleh Cik Najib ya? 100,000 yang disebutkan itu adalah bererti threshold ya? Okey, bererti perniagaan Cik Najib di bawah threshold. Dan telah dinafikan hak untuk mendaftar GST kerana berada di bawah itu betul ya kefahaman saya. Terima kasih Cik Najib. Kita tahu bahawa mereka yang berada di bawah threshold boleh mendaftar untuk melayakkan mereka, khususnya apabila mereka supply kepada syarikat yang ingin dapatkan input claim daripada input cukai itu. Syarikat-syarikat kecil ni bukan kita tidak mau daftarkan. Sebenarnya pendaftaran GST ini ada sedikit compliance cost, pematuhan dan sebagainya. Kita risau kalau syarikat-syarikat yang benar-benar kecil sebegini, jika diperlukan untuk mematuhi segala keperluan di bawah GST ini akan sedikit meningkatkan kos mereka. Mungkin mereka tidak dapat absorb. Kalau syarikat besar tidak ada masalah. Jadi 100,000 setahun itu dianggap mungkin input tax dia bagi syarikat yang 100,000 itu amat minima. Tidak berbaloi untuk dibuat sistem perakaunan dan sebagainya, membeli software dan sebagainya. Itu tujuan kita. Tetapi kalau benar-benar ada supplier ataupun syarikat yang dia supply kepadanya memerlukan syarikat ini berdaftar, boleh buat rayuan semula. Encik Najib masih boleh merayu? Masih boleh merayu dengan kemukakan sedikit dokumen sokongan bahawa mereka ada kontrak jangka panjang dengan syarikat besar yang memang memaksa ataupun meminta mereka supaya berdaftar, supaya dia ada sistem
yang dalam kata lain, Encik Najib, penafian kepada Encik Najib itu bukan sesuatu yang putus. Ia masih ada elemen budi bicara. Jadi kalau budi bicara ni nak ditujukan pada siapa? Boleh mohon terus rayu pada custom. Untuk pengarah custom. Dengan syarat ada dokumen sokongan yang membuktikan bahawa mereka ada kepentingan jangka panjang dengan syarikat-syarikat besar yang memerlukan melakukan input tax. Jadi saya rasa itu jelas kepada Encik Najib tadi ya. Kita bercakap soal price inklusif ini. Encik Zairi menyebutkan tadi, apabila membayar sesuatu, adakah nanti katakanlah satu barangan itu RM100? Adakah bererti RM100 itu nanti bila dibayar akan menjadi RM106? Okey, kita perlu perhatikan di sini ya bahawa kita ada dua perkara, price display ya. Paparan harga di kedai-kedai runcit hendaklah semestinya telah termasuk nilai GST. Berarti kalau 100 harganya di dalam itu sudah ada GST. Dalam itu sudah ada GST. Kalau tiada GST zero rate, memang itulah juga harga dia. So di harga display tersebut hendaklah sama dengan harga yang dibayar. Cuma dalam resit nanti kemudian, dalam invoice nanti akan dipecahkan harga barang tersebut jika sekadar standard RM95 dan sebagainya, campur RM5 lebih akan jadi RM100 GST. Benda itu akan diperjelaskan dalam invoice tersebut. Tentulah nanti GST-nya itu berupa satu bentuk nilai yang tidak bundar, tidak bulat. Untuk fit, kerana saya tak boleh membayangkan kita membayar RM98.62. Betul ya? Betul. Sebab itu kita ada sistem perakaran tadi boleh kira sendiri dan buat adjustment dalam invoice tersebut. Dan peniaga hanya perlu akaunkan GST yang dipungut berdasarkan amount GST. Cik Siva, saya rasa apa yang perlu nanti kalau kita ada kesempatan di masa depan baik bersama MOF ataupun custom, kita tunjuk contoh invoice-nya mana rupa, kerana nanti ya peniaga yang pertama kali tidak memahami ya. Jelasnya kalau boleh saya ulang semula, Encik Najib, maaf Encik Zairi ya, soalan berkait dengan price inklusif tadi, apa juga produk yang kita bayar haruslah sama dengan harga yang terpapar dan tidak ada penambahan lagi GST ke atasnya kerana nilai GST sudah terangkum di dalam harga yang dipaparkan. Apa juga barang kalau harganya RM35, RM48, RM100, itulah nilai yang harus kita bayar di cashier, di tempat pembayaran, kerana GST sudah pun terkandung di dalamnya. Ini berkali-kali kita sebut, tetapi kita harus menjelaskan lagi. Jangan sampai ada yang tertipu, tulis harga baju itu RM45, tiba di cashier, tiba-tiba jadi RM45 campur 6%. Itu berarti satu pendekatan yang salah. Betul ya? Betul. Kalau masih ada berlaku begitu, apa yang harus dilakukan oleh konsumer? Okey, boleh bawa resit tersebut, buat aduan, ambil gambar juga boleh. Hantar terus kepada custom atau KPDNKK. Tetapi kalau mereka dapat resit, berarti mereka telah bersetuju untuk bayar. Betul. Mereka telah bayar. Di peringkat kedai tersebut mungkin mereka berdegil. Boleh bertanya. Kalau mereka berdegil, berarti mereka masih, ya bukan semua pekedai faham juga. Saya boleh membayangkan. Kalau ada kedai yang buat silap itu perlulah ditegur dan terus maklumkan pada custom. Mungkin esok harinya mereka boleh melawat dan betulkan keadaan dan buat laporan serta-merta. Jadi jelas ya, Cik Zairi, soalan-soalan yang ditangani oleh Cik Siva seketika tadi. Bercakap soal mendaftar ini, mereka ada syarikat yang mungkin tidak mendaftar, tetapi mereka meletakkan 6%. Ini satu kesalahan. Ini juga satu kesalahan. Syarikat yang tidak berdaftar dan mengenakan GST satu kesalahan yang amat besar. Tolong laporkan, tindakan akan diambil. Dan untuk kita tahu bagaimana, anda boleh pergi ke laman sesawang gst.customs.gov.my. Ada paparannya, nanti anda boleh lihat apa yang ada. Boleh saya tunjukkan sedikit. Pergi ke tab di bahagian hujung kanan ini. Anda tekan kepada tab, sistem tab ini akan kita harapkan ia boleh berfungsi nampaknya. Kita cuba. Sekali lagi. Register GST. Ya, ini ada. Ini untuk mendaftar. Make a payment, apply. Kita membantu sedikit. Cuba mencari maklumat di sini. Ini jika kita ingin mendaftar. Anda boleh manfaatkan ruang ini untuk bertanyakan for consumers. Shoppers Guide ada juga di sini. Complaint dan suggestions juga terdapat di sini. Ada 106 ini yang disebutkan tadi, soal FAQ ya. FAQ ni anda boleh di bahagian kiri paparan ini yang saya sedang tekan ini, anda sedang lihat di kaca TV, adalah merupakan FAQ yang anda boleh manfaatkan untuk melihat apakah soalan-soalan yang lazim ditanyakan. Jadi bukan semua kita harus menelefon hotline, sebab saya boleh membayangkan pada peringkat sekarang ini begitu ramai orang yang menelefon hotline. Jadi di sini ada jawapan kepada 106 soalan berkaitan dengan jabatan custom yang boleh anda manfaatkan. Semua pautan ini saya dapati di laman sesawang gst.customs.gov.my.
Sekaligus jika anda ada sedikit kesungguhan untuk melungsuri, ini akan melonggarkan sedikit tekanan kepada hotline yang saya yakin bertalu-talu. Kalau hotline itu dibuka 24 jam pun mungkin ada. Ya, memang kita tak dapat penuhi lah. Baik, ada lagi pemanggil di talian. Silakan, siapa di talian? Hello. Siapa? Encik Muhammad ya? Silakan Encik Muhammad. Okay, I just nak tanya. Ya. Our bidang is agency pelancongan, travel and tour industry. Okay. Okay, baru-baru ni kami dapat training daripada Abacus GDS system yang kami pakai untuk buat airline booking dan issue tiket. Ya. So, dia orang bagi satu coding bila kita buat booking sahaja. Kalau masalah contohnya harga tiket RM1,000. Okay. Okay. So, bila kami nak issue tiket, kena key in code tu, dia akan tambah 6% GST, akan jadi RM1,060. Okay. Okay. So, kami punya commission katalah RM50 kami tambah. Okay. So, antara Malaysian Airline dengan kami punya sistem ada satu association, IATA, International Air Transport Association. Cik Siva faham soalannya? Okey, silakan teruskan. Okey. So, ini IATA ni, dia akan hantar bil ke kami, invoice, dalam seminggu sekali. Okey. Okey, IATA pun tambah 6% GST. Okay. Kami dah bayar ke Malaysian Airlines bila isu tiket 6%. So, bila IATA bil kami, IATA pun charge 6%. Okay. Lepas tu, antara kami dengan klien mengatakan kita charge 1,050 plus 6% GST, 1,110. So, kami pun kena tambah 6% kan, GST nak bayar ke custom. Okay. So, untung kami RM50, rasa tax kita bayar 3 kali. So, kalau katalah 10 tiket, macam mana nak buat? Okey, itu saja, Cik Muhammad. Itu je, ya. Ya, ini berkait dengan IASA dan cukai bertokok yang. Ya. Okey, saya rasa mungkin ada sedikit kekeliruan di situ. Kita telah perjelaskan tidak akan ada cukai bertokok di bawah sistem GST ini. Mungkin ada sedikit kekeliruan. Memang ada industri tertentu seperti airline industri, ada treatment tertentu yang mungkin tidak diperjelaskan. Mungkin ini bukan forum yang sesuai. Kita juga ada konsultasi dengan airline dan juga pihak tertentu. Memang perkara begini tidak sepatutnya berlaku lah. Saya jemput pihak yang menelpon tadi untuk hubungi terus dengan pejabat saya ataupun pejabat custom untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Ada talian yang boleh dihubungi langsung kalau di MOF, di Kementerian Kewangan. 8882-3335. 8882-335, Encik Muhammad. Saya ulang semula, 8882-335. 3335. 3335. 8882-3335. Saya ulangi sekali lagi untuk manfaat Encik Muhammad. Jangan bimbang, ambil pen dahulu. Okey, dah ada pen, boleh catat. 8882-3335. Untuk industri spesifik, soalan yang industri spesifik sebegini boleh ditanyakan secara langsung kerana penjelasannya agak teknikal. Alangkah baiknya kalau ada whiteboard kan. Jadi kita senang nak tunjuk. Itulah tujuan GST 101 pada asalnya. Kerana ia sepatutnya menjadi sebuah tutorial yang menjelaskan kepada semua. Baik, soalan bertokok. Kita lihat trend ini. Soalan daripada penonton, soalan daripada rakyat berulang-ulang. Justru saya selalu sebut saya menghargai kesabaran MOF, Custom dan juga KPDNKK. Soal tadi sementara kita menyebut soal industri pelancongan. Pelancong mereka juga punya hak untuk menuntut sebelum mereka meninggalkan negara. Itu elok kita berikan sedikit penegasan. Okey, untuk pelancong ini kita ada skim Tourist Refund Scheme, skim pulang balik cukai GST untuk pelancong. Bagi mana-mana barang yang telah dibeli dalam negara dan dibawa keluar. Kalau sekiranya barang tersebut atau perkhidmatan tersebut digunakan atau dikonsum dalam negara, mereka tidak boleh tuntut. Dengan itu, kita hanya beri kemudahan ini untuk barang yang dibawa keluar. Caranya, barang tersebut mestilah dibeli daripada outlet yang approved outlet, outlet yang diluluskan. Akan ada nanti mulai 1 hari bulan outlet-outlet yang diluluskan. Approved outlet bukan bererti outlet yang mendaftar GST. Dia ada satu approval dia yang lain. Dia memang outlet berdaftar GST. Dan untuk tujuan TRS ini, mungkin pasaraya-pasaraya besar, dia approve outlet for TRS. So TRS. Ada dua ya. So pelancong yang beli daripada outlet ini akan dengan amount tertentu ya, minimum purchase dan sebagainya 300. Boleh semasa keluar di lapangan terbang antarabangsa
mengemukakan dokumen ataupun resit tersebut dan tuntut daripada ejen TRS yang dilantik. Saya kira ini juga amalan di kebanyakan negara-negara lain. Memang amalan kebanyakan negara. Kita meninggalkan beberapa buah negara tu ramai yang mula beratur panjang di lapangan terbang. Okey, so kita ada kemudahan ini di 8 lapangan terbang antarabangsa. Sudah ada kemudahan di semua seluruh negara. 8 akan beroperasi mulai 1 April. Ada yang bertanya, Noliza bertanya soal cukai perkhidmatan itu tadi. Bila kita bercakap soal GST, kita juga tadi bercakap soal adanya cukai perkhidmatan ataupun adanya charge, bukan cukai, charge perkhidmatan. Apakah itu berarti kita hanya melihat kepada dua cukai ini saja ataupun sebenarnya cukai-cukai lain yang embedded dalam seluruh sistem perolehan kita tu masih lagi terpakai? Soalan saya kurang jelas apa maksudnya. Sebab kita mengatakan GST menggantikan SST. Okey, GST selain daripada GST, cukai-cukai lain apa? Cukai-cukai lain seperti duty import, duty excise dan sebagainya akan tetap ada. Ini yang dikenakan atas barang-barang. Of course atas income ada cukai pendapatan dan sebagainya. Tapi saya juga ambil kesempatan dari sini untuk memperjelaskan dengan mengenakan GST yang broad base, yang broad base ini kita telah pun mengurangkan cukai pendapatan. Mulai tahun ini, tahun taksiran 2015 untuk individu telah pun dikurangkan. Kadar SIFA ini, ada yang bertanyakan soal kadar SIFA dan bezanya yang boleh tuntut tak boleh tuntut dengan exempted yang dikecualikan. Okey, kadar SIFA maksudnya untuk pembekalan barang tersebut memang langsung tidak ada elemen cukai jualan atau elemen GST dalam pembekalan barang tersebut. Segala input ataupun komponen yang dibayar cukai boleh dituntut sepenuhnya. Begitu juga dengan kadar standard. Cuma di akhir pembekalan tersebut akan ada elemen 6%. Bagi pembekalan yang dikecualikan, contohnya pengangkutan awam, kesihatan dan sebagainya, memang akan ada sedikit embedded elemen GST dalam pembekalan tersebut kerana elemen tersebut tidak boleh dituntut oleh pembekal perkhidmatan tersebut yang dikecualikan. Baik, Cik Siva, minit-minit berbaki ini kita berhadapan dengan realiti 2 hari sebelum pelaksanaan. Apakah keutamaannya dalam konteks kacamata MOF sebelum 1 April ini nanti? Kami berharap tidak ada pihak yang mengambil kesempatan di hujung-hujung ada yang mengambil kesempatan? Contoh tadi yang cuba menjual barangan dengan harga tidak menjadikan alasan GST untuk memaksa pengguna beli. So kita berharap itu dan kita berharap syarikat-syarikat juga dapat bersedia sepenuhnya memastikan sistem telah diuji untuk dilaksanakan pada 1 hari bulan dan kita akan terus beroperasi. Jika ada apa-apa isu kita akan terus tangani. Ia tidak berhenti pada 31 Mac malam itu kita berhenti. Apa juga isu yang ada, masalah yang ada kita akan terus tangani. Mungkin ada teething problem dalam pelaksanaan satu sistem baru, pasti ada teething problem. Kita akan terus menangani isu-isu ini bersama dengan industri dan sebagainya. Saya kira pengguna, konsumer juga harus terus diperkasa dan diberikan didikan, jangan bimbang. Kita benar tidak harus panik, namun keresahan tetap ada. Itu yang saya menangani, beberapa keresahan. Sebab orang ingat saya tahu semua. Jadi dia kata, oh ini tanya soalan GST ni mesti dia tahu. Sedangkan banyak soalan dia tanyakan itu berulang-ulang. Jadi sekali lagi saya memohon kepada semua yang masih ada kemusykilan untuk merujuk laman sesawang custom, gstcustom.gov.my selain daripada hotline. Kalau industri spesifik boleh bercakap terus dengan menghubungi 8882-335. 8882-3335. Itu talian kalau industri spesifik. Selain daripada talian hotline yang disediakan. Jadi sebagai pengguna yang bijak kita juga harus tahu erti price inklusif telah pun kita sebut berkali-kali dan saya ulang sekali lagi. Apa juga barangan yang kita beli harganya telah pun dimasukkan GST di dalamnya. Jadi jangan nanti tertipu ada pula syarikat yang RM100 campur 6%. Itu satu amalan yang salah. Dan kita harus memperkasa pengguna untuk bertindak balas, melaporkan sebarang salah laku dan menyemak sebarang kekeliruan. Websitenya sudah ada dan kita harus menjadi pengguna yang bijak. Itu rumusan kita, panjang. Betul. Dan saya harap dalam beberapa hari pertama tersebut supaya rakyat tidak panik, kita belajar bersama. Learning through experience is better. Mungkin bila kita lihat ada syarikat yang charge dan sebagainya, kita akan dapat lihat sebenarnya bagaimana rupa GST itu sebenarnya. Betul. Dan mungkin juga ada peniaga yang sendiri tidak faham. Jadi kekeliruan itu boleh berlaku di kesemua pihak. Terima kasih kepada Encik Siva dan terima kasih, jangan lupa teruskan bersama kami Selasa, Rabu juga masih kami akan bercakap soal GST. Ini waktu-waktu yang penting untuk kita memahamkan semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.